Okey, alright. Assalamualaikum. Salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan usahawan-usahawan sekalian yang sudi untuk bersama dengan saya, si provider daripada Solvi Senyap Berhad pada sesi live yang kita anjurkan pada malam ni yang bermula pada pukul 8.15 malam. Alright, seperti biasa, izinkan saya untuk semak dulu suara saya sama ada jelas atau tidak. Bagi sekejap lah keizinan untuk saya semak suara saya. Okey, Alhamdulillah saya rasa suara saya kedengaran lah. Sedap tak sedap tu kita tak tahulah kan. Alright, so kita tengok siapa ada malam ni. Okey, kita ada Puan Umi Rusli. Alright, thank you so much for coming. Walaupun lah saya maklumkan bahawa ada yang baru solat maghrib, ada yang tengah nak menjamu selera kan waktu makan malam, ada yang tengah nak dinner sebagainya. Adalah juga orang menyaksikan sesi live ni bersama dengan saya, di mana kami lah daripada Solvi sentiasa akan cuba untuk berkongsi input-input dan juga perkongsian-perkongsian menarik khususnya untuk para usahawan yang nak menceburi dunia pemasaran online yang daripada bawah. Alright, so insyaAllah Solvi ni adalah salah satu platform untuk usahawan-usahawan untuk pergi ke next level bermula daripada zero lah di sini sehinggalah dah ada establish, dah ada platform, dah ada stability, dah ada pengalaman, kemudian anda sebagai usahawan pergilah ke next level. Alright, so itulah impian kami daripada Solvi, nak membantu lebih ramai usahawan pergi ke next level. Okay, alright. So kita ada Puan Ash Queen. Alright, thank you so much for joining. Kita ada Miss Katina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, okay. So apa khabar semua, sihat ke? Alright, hari ni hari Rabu, pertengahan bulan Jun, dan tak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Haji Korban. Alright, dan semestinya bila kita nak sebut sahaja Hari Raya, kita ni sebagai usahawan, orang kata apa, perlu ada extra savings lah. Alright, sebab kita ni usahawan. Kalau anda usahawan full time, anda pun pastilah tuan-tuan puan pun tahu bahawasanya sebagai seorang usahawan ni, orang kata apa, tiada pendapatan yang tetap. Jika ada rezeki, jika ada sale, jika ada jualan, maka adalah pendapatan. Jika tak ada sale, tak ada jualan, tak ada income masuk dalam company, dalam individu, maka tak adalah. Okay, so seperti yang saya nak maklumkan, kita ni kalau kita berniaga online, kita buat pemasaran online, kita kena ada kecemasan punya saving. Kita kena ada duit kecemasan, okay, datangnya daripada jualan. Okay, alright. Okay, so tuan-tuan dan puan, saya akan live malam ni tak lama tuan-tuan dan puan, tapi saya akan bawakan satu tajuk yang saya rasa dekat sangat dengan hati saya ni. Satu tajuk yang agak special yang saya selalu fikirkan. Iaitu apa tajuk kita pada malam ni? Adalah apa tahu? Adakah sales ataupun followers, yang mana satu lebih penting? Yang mana satu kita perlu dahulukan? Kita nak membicarakan topik kita pada malam ni, sales atau followers? Which one? Yang mana satu yang perlu kita fokuskan? Adakah dua-dua kita perlu fokus? Adakah salah satu dulu? Ataupun adakah yang ini dulu kemudian baru yang ni? So itu kita akan bicarakan dan saya akan utarakan pendapat saya mengikut apa yang saya lalui, my journey, my pengalaman dalam menceburilah usahawan online. Alright, sebab soalan ni memang saya ada jumpa kerap kali, acap kali ditanya oleh para usahawan perniagaan yang buat berniaga. Okay, dia akan tanya, saya nak kumpul followers dulu, buat konten dulu ke? Saya nak kejar sales dulu, buat sale dulu? Yang mana satu saya nak buat ni? Sebab mungkin bagi diri dia, kita ni manusia, kita ni ada satu limitation, satu batasan, satu had, iaitu masa. Betul tak? Alright, kalau boleh memanglah kita nak buat semuanya dalam satu masa. Tapi maklumlah, kita ni hamba yang kerdil, ada kelemahan, manusia yang lemah, dua tangan sahaja, satu otak sahaja, dua mata sahaja, dan semestinya kalau boleh kita nak buat sesuatu yang boleh mendatangkan result kepada kita. Tak kiralah, okay, sama ada memang kita nak naikkan followers, kita buat konten, kita fokus kat situ. So adakah benda tu kita rasa dalam sanubari kita ni, adakah benda tu akan membawa result kepada aku? Ataupun yang mana satu ni, adakah buat sales, buat jualan, cari prospek, cari database, adakah itu yang akan memberikan jualan, memberikan hasil kepada diriku ini? Itu adalah
perasaan-perasaan yang tuan-puan sentiasa bermain di fikiran lah. Termasuklah fikiran saya. Kalau setuju, komen setuju. Sebab bila kita tengok dalam dunia keusahawanan online, ada banyak cikgu-cikgu, ada banyak orang kata apa, orang yang hebat dalam marketing digital, ada orang yang hebat dalam social media, pemasaran social media, ada yang recommend untuk anda cari likers dulu, buat konten dulu, jadi TikTok creator dulu, jadi Instagram Insta famous dulu. Itu yang mereka recommend, sarankan kepada kita. Tetapi ada setengah lagi, sebelah pihak pula, dia recommend pula anda cari jualan dulu, anda dapatkan sale dulu, dapatkan database dulu, dapatkan dulu modal untuk business. Alright, cari sale dulu, dengan cara macam-macam lah. Ada yang suruh buat live lah, ada yang suruh buat posting lah, ada yang suruh rekrut dropship agent lah, ada yang suruh marketing berbayar lah. Alright, so kita tengok ada macam dua pihak dekat sini dan kita tersepit dekat tengah-tengah. Sebab tu saya nak membicarakan topik ini. Okay, so adakah kita kena buat dua-dua sekali, ataupun adakah kita perlu buat sale dulu, ataupun adakah kita perlu buat followers dulu, cari followers, buat konten dulu? Yang mana satu bagi diri anda? Right? Saya tak berkata yang jawapan pada malam ni semuanya salah, sebab ianya akan mengikut perspektif bisnes anda yang berbeza dan level bisnes anda yang berbeza-beza. Termasuklah diri saya, level bisnes saya dah berbeza, so gerak kerja pun dah berbeza. Cuma pada malam ni saya akan kongsikan, saya akan storykan, kalau saya baru bermula, apa yang saya akan cari dulu mengikut pendapat peribadi dan perspektif saya lah. Okay, malam ni bukanlah malam teknikal. Saya tak bolehlah nak share sesuatu tentang malam ni, tentang bagaimana untuk klik itu, klik ni. Tapi kita nak bincang topik ini secara am. Apa benda kita perlu gerak dulu, sebab masa itu emas, kan? Kalau boleh memanglah nak buat semua. Masalahnya masa tak cukup, masa sangat limited. Tambahan pula ada kawan-kawan saya dalam ni mungkin kan yang berniaga, buat usahawan ni, buat pemasaran ni bukannya full time business, ada yang part time business. So adakah anda nak buat yang mana satu? Ketahuilah kadang-kadang kalau kita nak buat semua benda, akhirnya kita tak fokus. Setuju tak? Kalau kita nak buat semua benda, kita susah nak fokus. Kalau setuju, komen setuju. Sebab ketahuilah manusia ni, kita ni perlu fokus kalau nak buat sesuatu perkara, barulah benda tu mendatangkan hasil, result yang kita nak. Alright. Okay, sekejap saya semak dulu suara saya. Saya takut suara saya terputus. Alright, so saya nak bercerita satu perspektif daripada diri saya mengikut topik kita lah. Sales atau followers dulu, yang mana satu? Okay, so saya ceritakan perspektif dari sudut pengalaman hidup saya daripada seorang yang bekerja full time, seorang salesman bertahun-tahun membuat jualan di offline secara fizikal. Okay, sejak 2009 sampai 2017 memang saya seorang salesman di offline, sehinggalah saya lompat ke dalam dunia pemasaran digital. Okay, so apa story yang saya cuba nak sampaikan tuan-tuan dan puan? Dulu masa saya baru bermula dalam pemasaran dunia digital ni, okay, apa yang saya cari adalah saya cari jualan dulu. Bagi pihak diri saya lebih prefer, lebih suka kalau kita ni mencari sales dulu, mencari jualan dulu, kerana saya ada sebab-sebab dia. Alright? Saya akan utarakan reason, dalil kenapa saya nasihatkan yang mana yang baru bermula ni cuba cari jualan dulu, cari sale dulu. Kenapa? Nombor satu, kerana kita manusia, motivasi kita adalah duit, income. Motivasi kita adalah duit dan income. Right? Kenapa benda ni? Kerana of course kita perlukan duit untuk bermacam-macam benda lah. Sebagai anda usahawan kan, anda buat berniaga kan, banyak kos yang anda perlu tanggung. Walaupun dalam online anda perlu ada duit untuk beli laptop, untuk beli handphone yang kamera lebih cantik, untuk beli mic, untuk bayar internet, okay, untuk bayar you punya bil-bil di rumah, utility, untuk cover you punya makan anak-anak, untuk anda beli barang basah rumah,
anda nak bayar elektrik dan sebagainya, itu semua perlukan duit. Yes, kalau saya prefer cari sale dulu untuk dapatkan sale supaya duit itu boleh saya guna pakai untuk cover kepentingan peribadi diri saya. Okay? Alright, so itu saya. Kerana bagi saya, kalau saya bermula, terus saya nak pergi buat content marketing, bina followers, saya fokus kat situ saja, maka saya risau, saya tiada income, so apa akan jadi? Saya akan mula start pressure dengan diri saya. Itu saya lah. Ni kalau kita bermula lah. Okay. So bila kita start pressure dari segi income, kita nak fokus untuk buat content yang berkualiti, kita nak cari followers, kita nak buat live, kita nak buat content, kita nak cari orang untuk suka kita pun kita dah tak berapa nak seronok. Alright, kita tak berapa nak ada mood. Bila mood tak ada, content yang keluar pun tak power tuan-puan. Susah. Sebab nak buat content ni kena dari diri you, kena dari energy you punya semangat tu kena ada. Dan bagi saya lah, semangat saya adalah income, adalah duit. Sebab itulah motivasi diri saya. So bagi pendapat saya prefer buat sale dulu sebelum cari followers untuk yang baru bermula. Okay. Kalau anda ada pendapat anda sendiri, cuba komen kat bawah tengok, tuan-tuan dan puan. Rakan-rakan saya sekalian lah kan. Apa you punya pendapat? You nak sale dulu ke? You nak followers dulu? Boleh tak? Komen. Mana satu you nak dulu? Ataupun you rasa dua-dua saya nak? Dua-dua anda nak? Kalau nak dua-dua, komen dua-dua. Tapi nak maklumkanlah, bila kita baru bermula, kita tak ada capability, kemampuan untuk buat dua-dua lah sebenarnya, apa yang saya nampak. Okay? Nak tak nak pun kena fokus satu dulu, kemudian barulah pergi ke next. So apa pendapat anda? Nak sale dulu ke? Nak followers dulu? Kita boleh berbeza pendapat, tak ada masalah. Tapi saya akan ceritakan dari perspektif diri saya lah. Okay? So saya dulu cari sale dulu untuk apa? Untuk bagi saya tenang. Tenang dari segi apa? Peace of mind, financial. Bermaksud bila ada jualan, ada sale, maka adalah sedikit pendapatan. Maka pendapatan itu boleh cover kos hidup saya. Barulah saya akan rasa tenang. Dan bila saya rasa tenang, dah tak fikir pasal duit, barulah saya boleh fokus buat konten, mencari followers dengan lebih baik. So itulah saya. Okay, tapi saya faham ada daripada tuan-puan yang memang diterapkan, disarankan, okay, you nak sales, you kena buat dulu followers. You kena buat konten-konten, you kena sabar. You kena tunggu 6 bulan, setahun, 2 tahun, barulah you boleh dapat jualan. You kena soft selling dulu baru dapat jualan. Okay, benda tu tak salah. Boleh buat. Tapi tanya balik diri sendirilah. Kalau ekonomi anda berada di tahap yang okey, tak ada masalah dari sudut ekonomi, kos kehidupan, kos keluarga dan sebagainya, yes, saya memang setuju anda pergi cari content marketing dulu, buat followers dulu. Sebab itu lebih long term. Efeknya lebih long term. Tapi bagi anda yang memang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, macam saya dulu juga, okay, perlukan modal tak ada untuk buat marketing, anda perlu cari jualan dululah. Kalau ada modal sikit pun, anda laburkan kepada marketing berbayar, Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads untuk terus cari sale. Tak apa, tak ada masalah, tak ada siapa nak larang. Okay, kalau awak terus nak cari jualan, tak ada siapa nak larang. Sebab mereka tidak berada di kasut kita. Okay, orang-orang di luar sana yang mungkin berkongsi tentang ilmu mereka, mereka tidak tahu keadaan kita. Anda bukan jumpa dia orang, pergi konsult cerita habislah. Ini apa yang saya ni perlukan sebulan 4,000 untuk kos hidup saya, termasuk makan, rumah, ansuran kereta, anak, mak, insurans, bil-bil dan sebagainya. Benda tu orang luar tak tahu. Okay, so bila dia orang tak tahu keadaan ekonomi you, mereka akan advise mengikut apa yang mereka lalui. Sebab mereka buat benda tu jadi. Contoh, dia ni dah setahun buat konten, cari followers. Memanglah lepas tahun tu dia jadi. Tapi dia tu boleh tahan setahun. Sebab dia tak ada masalah ekonomi, tak ada masalah orang kata apa, hutang dan sebagainya. Nampak?
Right, so dia rasa benda tu memang menjadilah, tapi untuk diri dia. Tapi tak semestinya untuk kita. Yang mana mungkin kita perlu ada kekuatan dari segi income untuk membayar hutang. Right, so that's why kita cari sale dulu. Tak ada masalah. It's on your decision. Terpulang kepada situasi ekonomi yang anda hadapi sekarang. So itulah jawapan dia sebenarnya, bergantung kepada diri anda. Kalau anda punya ekonomi kewangan cantik, saya pun suka anda fokus kepada mencari followers, mencari tribe, mencari database tanpa perlukan jualan dulu. Jualan itu kemudian, tak apa. So better like that for long term lah. Tapi tengok you punya keadaan ekonomi macam mana. Okay. Tapi kalau Kais pagi makan pagi, Kais petang makan petang, hutang pun nak kena bayar banyak, saya faham. Maklumlah kehidupan kita sekarang ni kan. So better you fokus dulu buat jualan untuk settlekan masalah ekonomi dulu. Sampai satu masa you dah ada stabil, okay, you dah ada modal marketing. Yes, masa tu you pump dalam marketing berbayar, tapi dalam masa sama you boleh dah start mula fokus membuat personal branding, membuat content dan mencari followers. So itulah step saya. Saya bermula dengan cari dulu jualan, sampailah hidup saya stable, kewangan saya dah okey, barulah saya pergi ke bahagian seterusnya, personal branding, buat content setiap hari dan cari followers. Itu direction saya lah. Tapi bergantung pada tuan-puan. Sebab itu saya nak share screen sikit lah tuan-tuan puan. Ini baru saya nak cerita ni. Okay, kita share screen sikit. Okay. Alright, izinkan saya untuk share screen sekejap lah. That's why tuan-tuan puan, saya dah mula berniaga di online sejak 2016 macam tu lah. Taklah lama, orang kata masih baru lagi lah. Okay, so bila saya bermula, saya asyik mencari jualan. Sebab saya nak cover saya punya kehidupan, saya nak settle hutang saya kan. That's why bila orang tengok saya, followers pun tak banyak. Alright, baru 11,000 macam tu sahaja. Okay, kalau you tengok TikTokers yang lain, mereka dah ratusan ribu, puluhan ribu dah. Sebab mereka fokus bab tu. Okay, saya fokus jualan dulu. Dan baru-baru ni lah, barulah saya nak pergi buat content marketing, cari TikTok followers. And that's why kalau tuan-puan tengok saya punya personal profile pun, bukannya banyak followers pun. Okay, saya pun kurang dari segi personal branding dan content marketing saya. Okay, bukan saya tak nak buat, saya happy nak buat benda tu. Tapi keadaan tu ada benda yang certain memaksa untuk saya fokus dulu jualan. Bukan saya tak seronok kalau follower saya ni dekat Facebook sehinggakan 50,000, 100,000. Okay, bukan saya tak nak, saya boleh kita buat marketing berbayar untuk cari follower. Okay, ataupun kita buat content dan kita buat ads, alright, untuk cari follower. Tapi tengok keadaan diri kita balik, apa you nak sebenarnya lah. So saya nak income ataupun hasil yang lebih stabil untuk company. So that's why saya fokus itu dulu, baru fokus kepada personal branding. So saya nak ceritakan, adakah jika kita ni, saya nak kongsi satu benda lah. Alright, adakah kita ni wajib dikenali ramai, wajib ada followers yang banyak, wajib dikenali di social media, wajib ada likers dan komuniti yang banyak, baru kita boleh buat jualan yang lebih tinggi. Bergema suara saya. Dalam building ni sikit bergema lah. Okay, tak apa, saya letak dekat sini. Alright, so point saya pada malam ni adalah, adakah kita perlu ada followers yang begitu ramai sebelum kita boleh buat jualan yang sangat besar? Itu persoalan dia. Persoalan dia, adakah kalau anda nak jualan mencecah ratusan ribu ringgit, jutaan ringgit, anda perlu ada followers yang banyak? Adakah anda perlu ada likers yang tinggi baru anda boleh buat jualan ratusan dan jutaan ringgit? Itu persoalan dia. Dan saya telah buktikan untuk diri saya sendiri, tak semestinya kita perlu ada followers yang begitu ramai baru kita boleh dapat jualan 6 angka dan jualan lebih daripada itu. Kalau anda target nak jualan 5 angka, 6 angka, tak semestinya dengan hanya cara menggunakan followers yang ramai. Okay, alright. Sebab
saya sendiri, perempuan tengok tadi, follower saya pun 10,000 je di TikTok dan di Facebook baru 3,000 lebih sahaja. Itu tak bermakna saya tak boleh buat jualan. Right? Dan saya nak buktikan, nak cerita, banyak kawan-kawan saya di social media ni, kawan-kawan Facebook saya lah, mereka langsung orang tak kenal di social media, tapi mereka memang buat jualan jutaan ringgit. Dan kehidupan mereka telah berubah 360 darjah dan mereka tak dikenali pun dalam social media. Akaun TikTok pun tak ada. Ramai. Ramai sebenarnya tuan-tuan dan puan. Kalau you pergi cari, you akan jumpa. So siapa pernah jumpa orang macam ni? Dia tak ada akaun TikTok, dia tak dikenali langsung, siapa pun tak kenal dia dalam social media, tapi jualan dia ratusan ribu sebulan, malah mencecah jutaan ringgit. Okay, income dia tu dah macam level CEO dah, 20, 30, 40k. Pernah tak jumpa orang macam ni? Kalau pernah jumpa, komen pernah. Okay, Rabang kata ada. Saya setuju, memang ada. Saya tahu siapa. Okay, alright. So sebenarnya kadang-kadang kalau kita ni tak ada followers, okay, tak dikenali, janganlah stres. Janganlah rasa tak ada siapa kenal aku pun. Kan? Bagi saya, kalau anda boleh generate income, kan? Generate income yang banyak tapi tak dikenali oleh orang, anda lagi rasa tenang. Setuju tak? Kita boleh tengok orang-orang kaya kan, yang kaya betul lah. Mereka tak perlu dikenali orang, tapi mereka generate berjuta-juta dan mereka boleh hidup dengan aman. Mereka boleh spend duit tu mengikut apa yang diorang nak tanpa perlu pedulikan apa orang nak kata. Betul tak? Dan setengah orang, dia memang buat duit dengan kaya tapi ramai sangat kenal dia. So dia pun rimas. Dia nak pergi sana, nanti ada orang follow dia, stalk dia, paparazzi. Dia post dekat social media sikit, kena hentam. Yes, walaupun dia kaya dengan dikenali ramai, tapi mungkin hati dia tak tentera. Bagi diri saya, ramai orang tak kenal, tak ada masalah. Kalau saya punya income banyak, saya tak kisah orang tak kenal, janji income banyak, saya happy, kita boleh buat apa yang kita suka, kita boleh beli apa yang kita suka, itu lagi saya sukalah. Alright. So mungkin kita tengoklah manusia zaman sekarang, tambah generasi yang muda-muda, mereka berfikiran kalau aku famous, aku akan kaya. Betul? Okay, mereka lah yang baru nak up lah kan. Minta maaf lah yang muda-muda ni lah, yang baru habis sekolah ni. Sebab mereka tengok, mereka anggap apa yang ditunjuk dalam social media tu semuanya betul. Kalau famous, kaya. Tak famous, tak kaya. Itu penyakit zaman sekarang. Alright, sebenarnya tak perlu famous pun, ramai yang dah kaya. Okay, saya pun bukanlah kaya sangat, tapi saya tunjuklah. Without any followers, saya pun tak ada masalah untuk generate income, sales sebagainya personally. Okay, saya boleh generate 200,000 personally. Okay, satu account, dan another account nak dekat 250,000. It doesn't mean kalau saya nak dapat sale macam ni, nak dapat income lebih pada 1, 2, 3, lebih pada 6 angka, it doesn't mean I need to be popular. It doesn't mean I need to have a lot of followers sampai satu di Malaysia kenal saya, sampai saya terpaksa untuk orang kata apa, menggadai maruah semata-mata nak dapat followers yang banyak. Right? Sebab sekarang ni ada satu penyakit lah. Penyakit dari segi nak sale, terpaksa buat kontroversi, berlakon, okay, mengundang kecaman netizen, barulah dapat jualan. Okay, itu benda memang boleh dapat result, tapi ianya kurang sihat. Makin lama kita makin sakit. Kita sakit dari sudut kita punya hati yang tak tenang. Right? Mungkin kita boleh dapat result bila ramai orang kenal kita. Tapi sampai bila? Sampai bila? Okay, lebih baik saya jumpa kawan-kawan saya yang works underground. Tak ada orang kenal. Sale memang dahsyat, hidup lebih happy, simpanan tu tak tahu nak cakap lah dalam bank account dia kan. Ratusan ribu lah simpanan. So dia tak perlu dah ada fikir masalah duit dan sebagainya, tapi dalam masa sama dia tak perlu mengharap simpati daripada netizen. Semua orang nak naikkan bisnes terpaksa mengharap simpati daripada netizen. Maka adalah buat marketing simpati. Right? So sebenarnya tidak.
kita kalau nak buat jualan ni, bagi saya, if you punya produk atau services memang mengikut demand masyarakat Malaysia, apa yang you provide, apa yang you jual, apa yang you berikan, itu ada value yang sangat penting, value yang sangat bagus, yang dikehendaki, yang diperlukan oleh prospek-prospek anda di luar sana, maka anda ada potensi untuk dapat jualan. Cuma mungkin sekarang ni capaian anda untuk memberi informasi kepada orang-orang tersebut, prospek-prospek yang memerlukan produk anda, tidak sampai. So, anda hanya perlu improve dari segi pemasaran, dari segi marketing di online. Mungkin sebelum ni tuan-puan hanya pandai buat posting seperti biasa dalam Facebook personal, dalam Instagram buat gambar, okay? Dalam TikTok buat konten. Mungkin this time you boleh buat satu strategi di mana anda buat community, buat satu Facebook group dan WhatsApp, himpun semua community, okey, himpun semua peminat-peminat produk anda dalam satu tempat dan bagi input, bagi value, seeding, kemudian close, ataupun anda boleh buka untuk agent affiliate dan dropship untuk bantu you punya marketing. So ini adalah few ways, walaupun anda tak terkenal, jualan tu boleh terhasil. Okay, tak semestinya nak dapat sale ni anda perlu live dan berpuluh-puluh ribu kena tengok baru you dapat sale. Tak semestinya. Alright, tak semestinya. It depends. It depends you punya business dan produk. Ada certain produk, yes, ia perlu ada followers, perlu guna influencers untuk baru naik. Dan ada yang tak perlu, asalkan benda tu demand, orang nampak apa yang you offer, orang akan beli. Sebenarnya bila tak ada jualan ni, kadang-kadang bukan sebab followers kita tak ada, tapi kita tak dapat capai orang yang nakkan produk kita itu sentiasa ada di luar, tapi kita tak sampai kepada dia. Disebabkan marketing kita lah tak sampai. So kita kena sampaikanlah marketing. Tapi pada pendapat saya lah kan, ni saya nak tengok komen lah, setuju lah, okay, alright, betul lah, okay, itu pendapat saya, tak ada masalah kalau tak setuju sealiran dengan pendapat saya. Pendapat saya macam tu lah, alright, sebab kita jangan orang kata apa, berfikiran sebelah sahaja, okay. Fikiran sebelah ni maksud dia followers tak adalah jualan, tak semestinya. Ada yang tak ada account TikTok pun, saya tengok, uish, bukan main alright, okay. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okay, betul lah. Alright, so bagi saya, conclusion kita nak menghampiri konklusi pada sesi live ni lah kan. Konklusi dia adalah better kita cari jualan dan dapatkan pengalaman. Daripada situ kita akan dapat banyak pengalaman dari sudut nak handle kita punya business. Once kita dah matang, kita dah ada flow, sistem bisnes kita dah cantik, dari sudut website you dah ada, sistem pengurusan jualan you dah ada, team untuk layan WhatsApp you dah ada, and then you punya marketing pun dah ada, okay, tak seperti you buat seorang, okay, you dah mula berkembang, that's the time. Itulah masanya you pergi buat personal branding and then pergi buat content marketing, cari followers pula. Alright, okay, itu point saya lah. Tak semestinya point saya ni benar, okay. Seperti yang saya cakap tadi, mengikut keadaan ekonomi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau ekonomi tuan-puan cantik, tak ada masalah kan. Okay, memang tiap-tiap bulan tu ada lebihan duit lah. Tiap-tiap bulan tu ada saving lah. RM1,000 lah saving tiap bulan. Tak ada masalah. You pergi buat personal branding dulu. You pergi cari followers dulu. Janji tahan sabar. Kena tahan. Kena bagi konten, konsisten buat konten, bagi value. Setahun, 2 tahun, yes, that's the time, boom, meletup. Okay, itu memang terjadi. Terjadi bukan kepada diri saya, terjadi kepada Khairul Amin, terjadi kepada siapa lagi, YouTuber. Alright, sebab mereka tak ada masalah, mungkinlah kurang masalah dari sudut ekonomi kan. Mungkin orang kata apa, boleh hidup lagi lah walaupun tak cari jualan, buat konten saja, cari followers saja, seeding pelan-pelan kan. Tak ada masalah, boleh teruskan. Okay, tapi kepada anda yang memang orang kata apa, hujung bulan tu terpaksa kena ada supporting ekonomi, kena ada jualan, so anda fokus dulu, settlekan masalah yang terdekat dahulu. Sebab kalau masalah terdekat tak settle, buat apa you nak fikir long term?
You punya short term tak selesai, you nak fikir dah long term. Itu masalah kita semula, setengah orang lah. Okay, dia punya masalah short term tak selesai, dia nak fikir dah long term dia. Tak boleh, short term kasih selesai dululah, barulah fikir long term. Short term dari segi apa? Hujung bulan tu, cukup tak cukup makan? Ada lebihan untuk buat saving atau tidak? Itu benda. Alright, so kalau tak cukup, buatlah jualan dulu. Usaha sungguh-sungguh, konsisten, cari jualan. Dan insyaAllah, lagi banyak you jual, lagi banyak customer database you dapat. Dan nanti bila you dah banyak jualan, you nak buat personal branding, you nak ada followers, tak susah. You dah ada customer database you, sekejap saja boleh naik insyaAllah. Okay, alright. So dari segi jualan pula, yang mana yang belum ada modal, gunalah apa yang ada dekat tangan. Kalau boleh, konsisten, gunakan sistem untuk cepatkan sikit. Kemudian yang penting kumpul modal. Selepas anda dah boleh settle keperluan ekonomi, lebihan duit tu jangan kasih enjoy, simpan untuk modal marketing. Right? Nak buat macam mana? Inilah permulaan semua orang. Orang yang berjaya, kalau kita tanya dia balik, dia pun akan cerita yang dia pernah susah dulu. Jaranglah saya jumpa orang berjaya, aku relax Dulu memang aku anak datuk, bangun-bangun, aku kata nak start bisnes pun bapak aku bagi modal. Tak ada dah, you susah lah nak jumpa orang macam tu. Kalau jumpa orang berjaya pun, dia akan cerita lah betapa dia susah lah kan. Dia nak start seorang-seorang lah, modal tak ada lah, dia buat itu, buat inilah, nak kumpul modal, barulah dia naik sikit-sikit, baru dia berkembang. Itulah normal lah cerita tu kan. Jarang lah orang kata, orang jumpa orang berjaya ni, tak ada lah, aku relax lah. Aku buat je lah. Aku memang berjaya macam ni je. Tak ada usaha pun. Jarang. Okay. Alright. Itulah sebenarnya topik saya pada malam ni. InsyaAllah kalau kita ada masa lagi, kita akan jumpa lagi next week lah tentang topik-topik yang lebih menarik lah. So konklusinya adalah sales atau followers, yang mana satu dulu? Bagi saya, kalau anda perlukan ekonomi, perlukan kewangan, perlukan duit, anda carilah sales dulu. Kalau ada lebihan masa, pelan-pelan, sikit-sikit bina you punya personal branding dan cari followers. Alright? Tapi kalau anda tak sempat, anda perlu fokus kepada mencari jualan, fokus dulu kepada mencari jualan. Tak ada masalah. Alright? Orang yang tahu, kita sendiri tahu apa yang kita lalui. Kita sendiri tahu poket kita. Orang tak tahu. Orang boleh cakap apa saja, apa yang dia suka, tapi orang tak lalui apa yang kita lalui. Alright? So berusahalah, ikhtiarlah, bersabarlah. Puncak kejayaan pasti akan datang. Jangan risau. Okey? Lama ke, sekejap ke, dia confirm akan datang. Jika kita terus usaha tanpa fikir result, kita buat, tindakan, kita akan dapat apa yang kita nak, apa yang kita set. InsyaAllah. Alright. So itu saja. Terima kasih kepada saya, Supervisor daripada Solvi. Moga anda, tuan-tuan dan puan, rakan usahawan sekalian, lebih diberkati, dihormati, lebih rezeki dan dapat membantu lebih ramai orang di luar sana, dan kongsikan segala sharing-sharing yang terbaik kepada kami. Dan anda kalau dah ada dapat sesuatu, kongsikanlah kepada rakan-rakan usahawan yang lain juga. Sama-samalah kita membantu ekonomi rakyat Malaysia dan negara kita. Lagi banyak usahawan, insyaAllah kita punya ekonomi masih lagi akan berjaya. Thank you so much. Itu saja. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum semua dan selamat malam. Pasti boleh.